Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 10 Julai 2023. Kerajaan Sabah sentiasa berusaha untuk menambah baik dan meningkatkan keberkesanan strategi dan pendekatan dalam inisiatif yang memfokuskan pembangunan modal insan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, kerajaan juga sentiasa terbuka mendengar aspirasi anak-anak muda dengan memperkenal beberapa inisiatif yang dirangka berpandukan syur dan pandangan kelompok sasar melalui pelbagai platform libat urus. Datuk Haji G berkata perkara itu jelas menunjukkan komitmen kerajaan untuk membangunkan belia sebagai aset dan golongan yang perlu diberi peluang dalam pembangunan ekonomi negeri. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Perhimpunan Permotoran Dua Roda Sabah Motor Day siri ke-6 SMD 6.0 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Perhimpunan SMD 6.0 merupakan program permotoran terbesar dengan penyertaan lebih 23,000 motosikal dari seluruh Malaysia dan Brunei Darussalam. Harapan saya dengan adanya aktiviti begini, para belia ataupun mat-mat motor ni tidak lagi terus ke arah lumba haram, tidak diiktiraf sebagai mat rempit dengan mat dadah. Jadi dengan adanya taklimat AADK tadi, mereka boleh menghindari daripada gejala-gejala dadah. Manfaat yang saya nampak sebenarnya Sabah Motor Day 6.0 ni di mana dapat meningkatkan ekonomi negeri Sabah juga dan juga dapat kita berkumpul bersama-sama daripada kurangnya berlaku gejala lumba haram, daripada gejala-gejala pengambilan dadah. Harapan saya aktiviti ini wajar kita teruskan karena boleh dikatakan dia macam hari raya ni. Kalau pada belia-belia permotoran ni kan. Jadi ini saja tempat yang kita boleh berkumpul beramai-ramai kan. Jadi kita boleh mengelakkan aktiviti yang tidak bermanfaat lah untuk belia. Kita mengharapkan agar SMD 7.0 ini dapat dianjurkan lagi dengan lebih teratur, lebih terancang dan kemungkinan kita akan dibawakan ke satu venue yang baru yang lebih orang cakap lebih ialah sebab dari tahun ke tahun kita nampak sambutan amat menggalakkan, penglibatan daripada belia-belia pun sangat ramai jika dibandingkan dengan tahun lepas. Saya percaya tahun ini lebih ramai. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang menjalankan pengauditan secara menyeluruh untuk mengenal pasti kesesuaian kawasan kilang pembungkusan minyak masak bersubsidi di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata satu kajian juga akan dibuat bagi membolehkan rasionalisasi proses agihan minyak masak bersubsidi oleh kilang pembungkusan mampu dibekalkan ke seluruh negara. Datuk Seri Salahuddin berkata apabila kerja-kerja pengauditan dan kajian selesai dilaksana, KPDN akan menyelaras semula pewujudan kilang pembungkusan minyak bersubsidi di sesebuah kawasan. Ia bagi memastikan bahan bersubsidi itu dapat dilaksana secara lebih adil sekaligus mengatasi berlakunya kekurangan bekalan minyak di pasaran. Sudah hampir selesai. Dan saya rasa KSU dan juga bahagian bekalan akan dapat untuk lihat semula. Kita rearrange balik, readjust balik di mana kawasan-kawasan yang perlu kota kurang kita akan tambahkan supaya rasionalisasi ini akan dapat kita mengatasi isu-isu kekurangan bekalan ini pada masa akan datang. Datuk Salahuddin ditemui media selepas melakukan lawatan ke kilang pembungkusan minyak masak bersubsidi Benfa Sendirian Berhad di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Salahuddin memberitahu bahawa KPDN akan menyelaras semula kawasan kilang pembungkusan minyak masak bersubsidi di Sabah supaya pengagihan bahan bersubsidi itu dapat dilaksana secara adil. Ketika ini, jumlah kilang pembungkusan itu lebih tertumpu di kawasan pantai timur Sabah, khususnya di Sandakan berbanding di Kota Kinabalu. Datuk Salahuddin berkata langkah itu bagi mengatasi berlakunya kekurangan bekalan minyak masak di pasaran, terutama di kawasan pantai barat dan pedalaman Sabah. Perlu diagihkan semula
perlu dilihat semula dan saya dah sebut tadi sangat berkurangan di Kota Kinabalu ini sebagai contoh. Repackersnya itu. Jadi kos kalau nak diambil kos pengangkutan sebagai contoh daripada KK nak ambil daripada Sandakan itu mengambil masa yang panjang dan juga kos juga akan meningkat. Jadi ini penting untuk kita pastikan kita dapat mengagihkan secara adil. Menurut beliau, penyelarasan akan dibuat selepas pihaknya selesai menjalankan pengauditan dan kajian yang sedang dilaksana ketika ini bagi mengenal pasti kesesuaian kawasan kilang pembungkusan minyak masak bersubsidi di seluruh negara. Masih ramai warga negara Cina tidak menyedari kewujudan Sabah walaupun berdekad-dekad usaha promosi pelancongan dilakukan. Demikian dinyatakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Christina Liu, hasil maklum balas daripada lawatan kerja rasminya ke Xi'an, Shanghai dan Beijing yang berakhir semalam. Datuk Christina bagaimanapun berharap lebih ramai pelancong Cina datang ke Sabah hasil beberapa siri pertemuannya dengan pegawai kerajaan, wakil syarikat penerbangan Cina dan pemimpin industri untuk meningkatkan pelancongan antarabangsa. Beliau yakin hasil pertemuannya dengan pihak-pihak berkepentingan di bandar-bandar utama itu, ketibaan pelancong Cina di Sabah dijangka meningkat. Dalam satu kenyataan media mengenai hasil lawatan itu, Datuk Christina memberitahu semua pihak boleh meraih faedah pelancongan timbal balik dengan kerjasama mempromosi aktiviti pelancongan secara bersama. Datuk Christina turut mengalu-alukan cadangan syarikat penerbangan Air Asia menubuhkan pejabat di Beijing untuk mempromosi Sabah secara agresif sebagai destinasi pelancongan pilihan selain mewujudkan platform media sosial untuk golongan muda seperti TikTok dalam usaha menjana publicity untuk Sabah. Dalam lawatan itu, beliau mempromosi Kunak sebagai satu lagi destinasi pelancongan untuk pengunjung menerokai tarikan semula jadinya. Pewujudan pertubuhan aktiviti warga emas Pawai Keningau di Kampung Merapong Keningau dapat membantu golongan warga emas terus terlibat aktif dalam pelbagai aktiviti. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata, selain itu melalui Pawai, golongan berkenaan turut mendapat pelbagai bantuan dan latihan daripada kerajaan. Pawai Keningau yang diwujudkan pada 29 Mac 2018 di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Keningau kini mempunyai 129 ahli. Pertubuhan ini adalah sangat baik untuk semua warga emas yang mana program-program ini adalah program daripada kerajaan. Dan pertubuhan ini adalah di bawah Kementerian Kebajikan dan Kesejahteraan Rakyat. Program seperti ini adalah untuk warga emas yang mana program-program merupakan kesihatan dan juga sukan dan juga kebudayaan. Semua sini adalah ada dalam program-program Pawai ini. Datuk Robert yang juga wakil Rakyat Bingkor ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Aidil Adha anjuran Pawai di Kampung Merampong. Projek pembangunan Pekan Baharu Kalabakan di tapak seluas 40 hektar akan menjadikannya kawasan komersial baharu berkonsepkan pelancongan. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, berdasarkan perbincangan dan kelulusan peruntukan daripada Lembaga Pembangunan Perumahan Bandar LPPB, pembinaan fasa pertama dijangka bermula tahun ini. Pekan Baharu Kelabakan itu melibatkan pembangunan kawasan 12 hektar untuk pembinaan bangunan-bangunan komersial berhampiran pejabat daerah Kelabakan. Sekiranya ini berjalan lancar, saya fikir dalam tahun ini pun sudah boleh mula beberapa projek-projek fizikal dan saya pun ingin mohon juga kepada Kerajaan Persekutuan sekiranya mempunyai bajet tambahan untuk membina lebih banyak keperluan awam seperti hospital, balai bomba, balai polis dan sebagainya.
Datuk Suryadi ditemui pemberita selepas program Jelajah Rakyat 2023 Parlimen Kelabakan Siri 3 di Dewan Terbuka Kelabakan. Mengenai Jelajah Rakyat, Datuk Suryadi berharap ia dapat mendekatkan lagi pemimpin kerajaan termasuk jabatan dan agensi kerajaan dengan masyarakat. Sebanyak 12 jabatan dan agensi kerajaan turut membuka perkhidmatan dalam jelajah ini, antaranya Jabatan Kebajikan Masyarakat, KWSP, Perkeso dan Majlis Perbandaran Tawau MPT. Seni silat perlu terus dimartabatkan dan dipelihara agar ia tidak hilang di telan zaman. Dalam usaha itu, seni silat perlu dikembangkan bermula dari peringkat sekolah agar budaya persilatan dapat dikekalkan dan diterima semua lapisan masyarakat. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri dilantik, Datuk Jafari Waliam, silat bukan sahaja mengajar pertahanan diri, malah dapat membina jati diri, disiplin dan pembentukan sahsia diri yang tinggi. Kita akan menggalakkan lagi belia-belia yang ada di luar, pelajar-pelajar terutama sekolah, memberi peluang untuk anak murid di sekolah itu untuk mempelajari ilmu silat. Datuk Jafari ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan pertandingan pencak silat bagi pemilihan atlet ke Sukan Sabah Saga peringkat Sandakan di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Silat Sandakan Pesaka Farizal Seto memberitahu pihaknya bercadang bekerjasama dengan Masjid Daerah Sandakan bagi menyediakan ruang untuk melaksana pelbagai program berkaitan seni silat. Dan juga fasiliti yang ada di masjid ini, saya telah mencadangkan kepada jawatan kuasa untuk menarik semua aktiviti silat baik dari segi mesyuarat dan juga gerak kerjanya berkumpul di sini dan bertapak di sini. Pengerusi pertandingan pencak silat Muhammad Nur Syafi'i Palam Abdullah pula berharap atlet yang terpilih akan memperolehi kejayaan dalam saga. Harapan saya semoga pelajar atlet-atlet yang terpilih, dalam pertandingan ini dapat membawa satu sinarlah semasa pertandingan nanti. Seramai 80 peserta menyertai pertandingan pencak silat ini bagi pemilihan atlet Sandakan ke Sukan Sabah yang akan berlangsung hujung tahun ini. Baik, sekian Berita Pagi Sabah. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Terima kasih tak semimon. Setia bersama ATM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan hak. Okay, mic check 1 2 let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis. Setiap halaman akhbar, siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, arti yang pilihan. Unggul tanpa sempadan, always be number one. You are the inspiration.